Bagi aku ada seorang lagi individu yang perlu kita beri kredit dan juga fokus. And this individual is called Kogileswaran Raj Yeah. ataupun Kogi Raj. Aku sangat suka dengan apa yang aku nampak daripada dia sebagai pemain gantian semalam Faiz. And finish dia tu adalah is the kind of finish yang hang hanya boleh lakukan sekiranya hang memiliki kualiti. Dan finish tersebut, penyudah yang dilakukan oleh Kogi semalam, seolah-olah mengingatkan aku kembali terhadap potensi kerjaya Kogi dari awal. Kogi ni seolah-olah kita dah dengar nama dia dah bertahun-tahun dah ni. Tapi realitinya ni masih berumur 23 sekarang ni Faiz. Macam Ravel Morrison di Manchester United dan juga Lewis Becker di Chelsea tu. Hmm. Masa Kogi bermain pasukan bawah 16 yang menentang pasukan bawah 16 Korea tak silap aku di kejohanan AFC satu ketika dulu, yang mana pasukan Korea Selatan tersebut membariskan nama-nama besar seperti Lee Sung-woo dan juga Baek Sung-ho. Yep. Kogi bermain perlawanan tersebut dengan sangat cemerlang. Cemerlang. Itu adalah memori awal aku dengan Kogi. Dan pada masa tersebut, Kogi ni aku lihat sebagai salah satu calon pemain yang mungkin boleh membawa bendera Malaysia dan bermain di klub-klub luar, kerana kualiti dia di peringkat umur outstanding. Dia satu ataupun dua tahap lebih tinggi daripada anak-anak muda lain tu. Betul, exactly. Kan? Yep. Dan dia juga disebut-sebut sebagai antara bakat yang terbaik bukan saja di Malaysia tapi di rantau ini. Di rantau Asia. Bawah 16, bawah 17, bawah 18 pada ketika itu kan. Tetapi ada sedikit gangguan ataupun ada sedikit permasalahan dari sudut trajectory kerjaya dia. Tidak begitu smooth seperti yang kita harapkan. Apa pandangan hang tentang perjalanan Kogi daripada satu tempat ke satu tempat? Kita ambil daripada awal. Kita ambil daripada pertama sekali. Kogi, kita kena ingat Kogi, dia bukanlah pemain yang hanya menonjol ketika dia 17, 16, tidak. Dia pemain yang umur bawah 10 pun dia dah menonjol. Bapanya adalah seorang peminat bola sepak dan kita akan borak pasal bapa dia eventually kejap lagi. But bapa dia adalah seorang arwah bapa dia adalah seorang peminat bola sepak yang tegar. Dan memang enroll Kogi kepada program bola sepak di Royal Selangor Sports Club kalau tak silap aku. Pada usia yang sangat muda. Dan ada satu kejohanan bawah 10 di mana Kogi menjaringkan lebih kurang 28 gol dalam satu kejohanan. Dan itu telah membuka mata akademi-akademi dan kelab-kelab muda sekitar Lembah Kelang dan juga di rantau Malaysia. Dan benda yang paling impresif pasal Kogi, ketika umur dia 14 tahun ataupun 15 tahun, dia ada menyertai satu kejohanan yang dianjurkan oleh Nike. Kejohanan Nike Cup ke? Bukan Nike Cup. Aku tak ingat exact nama tournament dia. Okay. Tapi ia adalah kejohanan untuk mencari bakat-bakat termuda yang terbaik di Asia. Okay. Dan dia adalah seorang daripada 16 pemain yang dipilih dari rantau Asia untuk pergi dan berlatih di Aspire Academy di Qatar. Selama seminggu atau 2 minggu, aku kurang pasti. Dan pada penghujung sesi latihan mereka di Aspire Academy tersebut, mereka berlatih menentang pasukan mereka digelar sebagai Rest of the World. 16 pemain ni turun menentang pasukan dari Eropah. Dan pasukan dari Eropah ni dibarisi oleh pemain-pemain akademi daripada kelab-kelab major di Eropah. Okay. Termasuk Man United, apa semua. Penjaga gol aku ingat lagi, Man United time tu. Dan dalam kejohanan ini, ataupun sesi latihan ini, training camp ni, ada banyak scouts daripada Inter Milan, Man United, kelab-kelab Eropah semua ada di sana. Dan pada perlawanan tersebut, Kogi menjaringkan gol kemenangan untuk membantu Rest of the World menewaskan Europe 2-1. Dan dia dinobatkan diorang ada pilih 2 atau 3 MVP daripada keseluruhan program tersebut. Dia salah seorang dipilih dan dinobatkan oleh Brian McClare, iaitu Director Academy Man United pada ketika itu kan. Dan realitinya itu yang berlaku. Seorang pemain yang menunjukkan potensi yang luar biasa at a very young age. Cuma Faiz, aku rasa isunya bermula, and aku tak nak cakap apa-apa pasal Pahang. Aku tak rasa ni salah Pahang ke apa. Tapi aku rasa isunya bermula apabila pada usia yang sangat muda dia berhijrah ke Pahang.
Dan aku tak rasa dia dapat minit permainan yang diperlukan oleh seorang pemain pada umur ketika itu untuk that rapid development berlaku dengan konsisten. Melihat Kogi di Pahang, aku rasa seperti ada satu mismatch. Seperti yang Hang cakap tadi, kita tak nak bercakap pasal Pahang dan apa yang Pahang tawarkan kepada Kogi pada ketika itu. Tapi usia beliau ketika beliau menyertai Pahang adalah sangat muda. Dan itu tidak membangkitkan permasalahan hanya di atas padang, tetapi juga di luar padang. Di luar padang, bagaimana dia nak menyesuaikan diri di negeri baru di pantai timur. Sedangkan beliau adalah a Klang Valley boy, kan? Dan dalam waktu yang muda, beliau juga bukan hanya harus memikirkan tentang bagaimana mahu menyesuaikan diri di atas padang, juga di luar padang. Siapa yang menemani beliau, siapa yang membimbing beliau ketika itu kan menjadi satu permasalahan yang harus diselesaikan dalam environment yang profesional, kan. Dan Pahang juga kan bukan kelab yang ada continuity dari season ke season. Setiap season pelan berubah, komposisi squad berubah, banyak drama yang sering kali berlaku di luar padang. Sekejap ada FC, sekejap balik lagi ke FA. Itu kan Pahang sepanjang 4 tahun lepas kan. Banyak turun dan naik. Betul. Banyak turun daripada naik sebenarnya. Walaupun Pahang kita lihat di awal dekad 2010 sebagai salah satu pasukan yang terbaik di Malaysia. Dan Pahang juga, aku tak sifatkan Pahang sebagai tempat terbaik untuk pemain muda meluncurkan kerjaya mereka tu. Pahang tidak seperti kelab-kelab lain yang mungkin macam JDT Selangor ataupun Kedah, ada platform yang jelas untuk pemain-pemain muda. Dan untuk bakat terbaik Malaysia, salah satu bakat terbaik Malaysia, memilih Pahang adalah satu perkara yang agak awkward. And that's the thing, Faiz. Bukan kita nak kata, sebab ramai peminat Pahang mungkin akan cakap, kami ada je bagi peluang untuk Miki bermain, Faizal Halim, untuk Nick Sharif bermain dengan konsisten. Tak, kita bukan nak mengatakan Pahang tidak memberi peluang kepada pemain-pemain muda beraksi dalam kesebelasan pertama. Itu berlaku. Tetapi kita memerlukan aksi tersebut dengan konsisten dalam setiap perlawanan. But more importantly, apa yang diperlukan oleh seorang pemain muda adalah training facilities yang baik, adalah development opportunities di bawah seorang jurulatih yang sangat sophisticated dan memahami pemain muda yang baik, persekitaran yang profesional dan baik, especially kalau pemain-pemain ini adalah antara pemain yang ketika berumur 15 dinobat sebagai antara yang terbaik di Asia, kan? And aku ingat lagi ketika dia beraksi dalam skuad bawah 16, bawah coach Bala, Faiz, team tu Faiz. Itu yang aku sebut tadi. Bawah coach Bala tu adalah antara tim bawah 16 paling ikonik yang pernah kita ada. Barisan pemain yang sangat luar biasa. Dan aku ingat lagi ada satu game Kogi ni. Kalau borak pasal Kogi, ada 2 game yang aku akan ingat pasal dia. Satu is ketika dia di Pahang dan Pahang menewaskan JDT 3-0 di Lakin dalam aksi Piala FA atau Piala Malaysia, aku kurang pasti. Tapi di Lakin mereka menang 3-0, Patrick Cruz hat-trick. Dalam perlawanan tersebut, Kogi mencatat 2 assist. Dan itu adalah antara perlawanan di Pahang di mana kita nampak glimpses kebolehan dia. Tapi the first game yang akan sentiasa masuk dalam fikiran aku adalah perlawanan di antara Malaysia menentang Australia dalam satu aksi bawah 16. Dan dalam perlawanan tersebut, Kogi menjaringkan satu gol yang sangat cantik. And it's games like this yang mengingatkan aku kepada potensinya. Perbezaannya, Faiz, ketika dia umur bawah 16, kita nampak aksi dominan seperti ini dengan konsisten in almost every game. Sekarang ni, sejak dia masuk ke dalam sistem ataupun piramid bola sepak Malaysia pada usia yang sangat muda, pandangan aku adalah seolah-olah development dia terbantut dan hasilnya aksi konsisten tu kita tidak lagi lihat. Kita lihat aksi baik tetapi once in every 7 games. Dan itu bagi aku sedikit menyedihkan lah. Dan pemilihan Kogi untuk skuad AFF Suzuki tahun 2020 dipersoalkan ramai pihak, termasuklah aku. Aku tidaklah menonton setiap perlawanan PJCT, tetapi setiap kali PJCT bertemu dengan kelab-kelab besar, itu menjadi bahan tontonan aku, kan. Aku berpendapat yang lebih ramai, mungkin 4 ataupun 5 nama yang mendahului Kogi Laswaran Raj dalam spot tersebut di national team. Tetapi gol yang beliau jaringkan
ketika menentang Kemboja seolah-olah menutup mulut pengkritik. Kan? Bukan sahaja fakta bahawa Kogi yang menjaringkan gol tersebut, tetapi cara gol tersebut dijaringkan. Betul. Macam Hang cakap tadi, gol itu hanya boleh dijaringkan oleh pemain yang mempunyai kualiti. Pada pandangan aku, gol tersebut bukan sahaja hanya boleh dijaringkan oleh pemain yang mempunyai kualiti, tetapi ia juga hanya boleh dijaringkan oleh pemain yang mempunyai keyakinan diri. Dan salah satu kerisauan aku tentang bakat yang masih lagi mencari punca untuk memenuhi potensi dia adalah keyakinan diri. Tetapi suka untuk aku lihat semalam yang Kogi bermain seolah-olah tanpa tekanan, Kan? dan menunjukkan tahap keyakinan yang amat baik. And that's why Faiz, aku sangat gembira tengok dia punya aksi atas Yeah. padang sebab ia mengingatkan aku semula kepada kualiti yang kita lihat di peringkat bawah umur.